Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua. Waalaikumsalam cikgu. Waalaikumsalam cikgu. Salam. Semua sihat hari ni? Alhamdulillah sihat cikgu. Sihat. Sehat. Ramai. Sihat. Alhamdulillah, ramai. Okey. Hari ni Alhamdulillah kita dapat lagi teruskan kelas kita walaupun kes hari ni sangat tinggi, 8,200 lebih. Jadi hari ni kita akan teruskan dengan tajuk yang lepas tapi dengan subtopik yang berbeza. Jadi tajuk kita hari ini adalah tajuk ledger. Subtopik kita mudah je iaitu akaun kawalan. Jadi sebelum cikgu teruskan subtopik untuk hari ni, cikgu nak tanya sikit. Jadi gambar yang cikgu tunjukkan ni agak-agak gambar apa? Cikgu nak tanya Suhailah. Ya saya cikgu. Awak rasa ni gambar apa? Dia macam tengah memahati. Dia tengah memerhati kan? Okey, dia Ha-ha. tengah. Yusli? Gambar security cikgu. Gambar security. Okey, gambar security. Security buat apa Adam? Mengawal cikgu. Okey, mengawal. Okey, kata kunci yang baik. Okey, untuk gambar kedua. Cikgu nak tanya Alia Syafinas. Okey, Alia Syafinas boleh bacakan tak apa yang dia tulis kat dalam kotak ni? Din pinjam RM5, minggu depan aku bayar. Maksudnya si botak ni sama pula dengan gambar tepi ni kan. Dia nak pinjam duit dengan Din. Jadi bila dia nak meminjam, berlaku transaksi apa tu Laila? Lailatul Akmal. Hutang. Yes, hutang. Pandai. Okey, gambar ketiga. Afifah. Ya cikgu. Gambar ketiga ni. Saya ada. Gambar ketiga ni gambar apa? Hutang. Okey, Hutang gambar ni banyak dia pikul. betul. Hutang dia pikul beban-beban ya sampai kotak ni penuh dengan hutang. Okey, jadi awak semua faham lah. Jadi, kita akan belajar tentang kawalan, akaun belum terima dan akaun belum bayar. Okey, jadi hasil pembelajaran kita hari ni, awak dapat menerangkan tujuan penyediaan akaun belum terima dan akaun belum bayar. Yang kedua, awak akan dapat mengenal pasti buku catatan pertama sebagai sumber maklumat kepada penyediaan akaun kawalan. Yang ketiga, awak dapat menyediakan akaun kawalan secara manual atau menggunakan aplikasi PMK berdasarkan 10 komponen iaitu belian kredit dan jualan kredit, penerimaan dan pembayaran, diskaun tunai, pulangan, hutang lapuk, cek tak laku dan diskaun dibatalkan, faedah atas akaun lewat bayar, catatan kontrak, angkutan, baki awal dan baki akhir akaun kawalan yang melibatkan baki normal dan baki minoriti. Okey, apakah itu akaun kawalan? Yang tadi awak tengok gambar dari 3 tu, awak rasa Intan Akilah, Ya saya cikgu. Intan Akilah, awak rasa apa akaun kawalan? Akaun kawalan ni saya rasa yang mengawal hutang-hutang liability kita. Okey, dia mengawal hutang-hutang. Akilah kata dia mengawal hutang-hutang. Okey, hampir tepatlah secara amnya, secara wajarnya. Bagi perniagaan yang kecil, macam gambar ni kan perniagaan yang kecil, semua akaun lah, tak kisah akaun apa, termasuk akaun belum terima dan akaun belum bayar, akan direkodkan dalam satu ledger saja iaitu kita panggil ledger am. Okay, tapi bagi perniagaan yang besar, apa contoh perniagaan yang besar? Mas Firah? Contoh tudung dak. Perniagaan dak tu kan. Yang lelaki insya-Allah tahulah dak tu apa. Dak tu perniagaan yang besar kan. Contohnya lagi perniagaan Econsave ke, Aeon ke yang kita selalu pergi. Cikgu nak tanya Syafiqah. Syafiqah? Saya cikgu. Syafiqah pernah tak ikut parents pergi pasar raya Econsave beli barang dapur? Pernah? Pernah kan? Masuk tu, ada ke awak masuk, awak tengok keluarga awak je yang masuk Econsave tu. Orang lain semua tak masuk, peniaga pun satu kedai je yang buka. Pernah tak macam tu? Tak pernah. Memang ramai orang dalam tu. Tak pernah kan? Jadi bagi perniagaan yang besar ni, bilangan pembeli, bilangan pelanggan dan bilangan pembekal dia terlampau ramai. Banyak sampai dia pun orang kata celik mata lah nak rekod satu-satu bilangan pembekal dan pembeli dia. Jadi sebab tu akaun belum terima daripada ledger am tadi harus dikeluarkan dan direkodkan secara berasingan ke dalam ledger khas. Okay, awak dah belajar dah minggu lepas ledger am tu apa, ledger khas tu apa. Apa itu ledger khas? Disebabkan dah belajar, Amanina ada? Ada cikgu. Ledger khas tu apa? Ledger khas ni
Ledger khas ni yang untuk kita berhutang cikgu. Kita Okey. berhutang ataupun dia berhutang dengan kita. Okey, itu jawapannya boleh diterima lah. Tapi yang lebih tepat, ledger khas ni adalah ledger yang merekodkan semua urus niaga secara kredit. Secara kredit ya dua je lah, akaun belum terima dan akaun belum bayar kan. Jualan kita tak boleh cakap kredit. Mungkin dia jualan tunai, mungkin dia belian tunai. Yang secara kredit hanyalah ledger khas, iaitu akaun belum terima dan akaun belum bayar. Okey, dekat sini cikgu ada tulis ledger akaun belum terima atau ledger jualan. Okey, kat sini awak kena faham kenapa kita klasifikasikan dia sebagai ledger jualan. Okey, sebagai contoh, adalah dua orang lidi kat sini kan. Ada dua orang lidi kat sini. Seorang A, seorang B. Satu hari A ni datang dekat B. B, aku nak beli kasut dekat kau ni. B ni peniaga kasut tau. A datang kat B. B, aku nak beli kasut dengan kau tapi aku tak ada duit. Aku nak hutang. Secara langsungnya lah kan. B telah memberi hutang kepada A. A berhutang dengan B. Kenapa A berhutang dengan B? Syamimi. Syamimi ada? Cikgu, ada. Maybe yang A tu dia tak cukup duit untuk bayar secara cash, so dia beli secara hutang. Itu pendapat saya lah cikgu. Okey, bagus pendapat kamu. Dia beli secara hutang sebab dia tak ada duit, kata Syamimi. Ya betul, dia tak ada duit sebab tu dia berhutang. Kenapa berlakunya hutang tu? Sebab B melakukan jualan kepada A. Jualan apa? Jualan kredit. Sebab tu akaun belum terima ni kita klasifikasikan dia sebagai jualan kredit. Kenapa saya cakap macam ni? Sebab nanti kalau dalam soalan, dia tak cakap tau, sediakan akaun kawalan belum terima dan akaun kawalan belum bayar. Mungkin dia akan cakap sediakan akaun kawalan bagi ledger jualan dan ledger belian. Sama juga macam ledger akaun belum bayar. Samalah dua orang lidi ni A dengan B. Cuma bezanya, sama kat sini A tetap nak beli barang dari B tapi A nak berhutang. Tadi A sebagai ABT. Sekarang A hutang dengan B, beli dengan B. Jadi B ni secara langsungnya menjadi ABB. Kenapa boleh jadi ABB? Sebab A membuat belian kredit daripada B. Kat situ awak faham kan? Ada apa-apa soalan tak? Cikgu buat masa ni faham. Setakat ni faham cikgu. Okey, bagus. Okey, kalau dah faham, kita teruskan dengan tujuan sebenar penyediaan akaun kawalan. Okey, tadi saya dah terangkan secara lazimnya akaun kawalan ni dia rekod dalam ledger am, kemudian dia perlu dikeluarkan daripada ledger am masuk ke dalam ledger khas sebab dia terlalu ramai, terlalu banyak. Tapi awak kena tahu kesan dia kalau dikeluarkan daripada ledger am. Kesan dia imbangan duga tu takkan seimbang. Kita ni mulalah kan, awak lah mulalah kalau tak seimbang. Cikgu tak seimbang macam mana ni. Jadi itu menjadi masalah untuk awak. Kemudian macam mana kita nak jadikan dia seimbang? Jadi kita kena buat akaun kawalan. Kita kawal di mana kesilapan, di mana terlebih, terkurang, apa yang kita patut rekod, apa tambah, apa tolak. Jadi di situ akan mengimbangkan semula imbangan duga. Kita juga akan dapat kesan lah kesilapan-kesilapan yang berlaku, akan kesan penipuan yang berlaku dekat syarikat terlampau besar kan. Jadi susah untuk untuk kesan satu-satu. Jadi tujuan akaun kawalan. Awak rasa tujuannya untuk apa? Daripada awal tadi saya ada sebut macam-macam, ada macam-macam keyword yang saya sebut. Saya nak tanya Lailatul. Ya cikgu. Awak rasa apa tujuan sebenar akaun kawalan diwujudkan? Saya rasa kan cikgu, dia nak mudahkan kawal semua akaun belum terima, akaun belum bayar kan banyak. Jadi mudahlah nak kawal dalam satu akaun. Okey, itu jawapan Laila. Dia kata akaun kawalan, akaun belum terima dan akaun belum bayar terlampau banyak. Jadi dia bila akaun kawalan diwujudkan, dia memudahkan untuk kawalan akaun-akaun tersebut. Okey, bagus. Okey, saya nak teruskan dengan Suhailah. Suhailah ada? Ada cikgu. Bagi saya kan dia macam satu dia macam satu strategi lah untuk macam cegah sebelum hutang tu macam tu, nak untuk satu alat lah. Dia macam satu alat yang strategik. Macam tu bagi saya cikgu. Kiranya awak nak cakap alat untuk mengurangkan penipuan berlaku lah macam tu. Ya saya. Okey, bagus. Okey, saya panggil dua orang je lah. Kita tengok apa tujuan akaun kawalan yang sebenar. So yang pertama,
adalah kaitan-kaitan dengan Suhaila dengan Laila tu cakap tadi. Untuk memudahkan jumlah baki keseluruhan, apa dan apa dihitung. Okey. Syafinas ada? Ya cikgu. Tadi kita dah cakap kan kita nak mudahkan kiraan dan sebagainya. Kiraan apa yang kita nak mudahkan tu? Akaun apa? Ada 2 je akaun. Akaun belum terima. Satu? Ingat akaun belum bayar. Okey, pandai. Untuk mengira baki keseluruhan akaun belum terima dan akaun belum bayar dihitung. Okey, tujuan yang kedua untuk memudahkan kesilapan sekiranya apa yang tidak seimbang. Ni kalau tak tahu juga tak tahu. Amanina ada? Ada cikgu. Apa yang memudahkan dia untuk apa yang tidak seimbang ni? Saya rasa dia kita nak tengok kesilapan dekat imbangan duga kalau dia tak imbang. Okey, bagus. Imbangan duga. Maksudnya untuk memudahkan kesilapan dikesan sekiranya imbangan duga tidak seimbang. Okey. Yang ketiga, untuk memudahkan apa dan penyelewengan dikesan. Saya ada, Suhaila ada sebut ni tadi. Yusli Syaiful. Apa dia cikgu? Fokus ke tak Yusli? Fokus cikgu, fokus. Okey, tadi Suhaila ada sebut tujuan apa akaun kawalan ni diwujudkan. Jadi tujuan yang ketiga ni untuk memudahkan apa dan penyelewengan dikesan. Awak rasa apa? Tak tahulah cikgu. Tak tahu? Awak rasa? Awak tak dengar Suhaila cakap apa tadi? Tak cikgu, suara sangkut-sangkut. Okey, tak apa. Suhaila cakap tadi untuk memudahkan penipuan dan Cikgu, penyelewengan dikesan. Penipuan. Okey. Bagus Laila. Penipuan. Untuk memudahkan penipuan dan penyelewengan dikesan. Yang keempat adalah untuk mengimbangkan ledger arm lah. Macam biasa sebab ledger arm tadi tak seimbang. Okey, sekarang ni kita nak tengok format akaun kawalan belum terima dan akaun kawalan belum bayar. Tapi sebelum tu, awak kena tahu, awak kena faham dulu konsep ni. Ableh. Kalau saya tanya ni, awak ingat ke tidak? Apa ni konsep ableh ni? Afifah? Ableh ni konsep apa? Konsep persamaan perakaunan. A untuk B, Aset, L, belanja, E, ability, H. equity, Bagus. hasil. Maksudnya awak masih ingat lah. Aset belanja dia bertambah sebelah debit, berkurang sebelah kredit. Ability equity hasil akan bertambah sebelah kredit dan berkurang sebelah debit. Okey, kat situ awak dah faham. Okey, kita teruskan dengan format. Okey, andai kata format ni, saya guna nama Yusli lah. Okey, Cik Yusli merupakan pembekal perniagaan kasut. Kiranya Cik Yusli ni dia meniaga kasut. Jadi, ini format akaun belum terima. Awak tak perlu hafal format ni. Awak perlu faham. Jika awak faham, setiap kali awak tengok jawab soalan, awak takkan gelabah lah. Sebab dia agak keliru tau. Dia tak sama macam konsep debit kredit macam biasa. Masuk keluar tak. Sebab tu saya cakap awak kena faham sebenar-benar sebetul-betulnya konsep ableh ni. Jadi akaun kawalan belum terima ni, dah nama pun belum terima. Akaun belum terima. Dia merupakan apa? Akaun belum terima ni merupakan klasifikasi akaun yang mana? Mas Fira? Bawa aset dulu. Yes, bagus, bawa aset. Jadi dah nama pun aset berbaki debit. Bila dia berbaki debit, ianya bermaksud segala urus niaga yang melibatkan hutang dia, iaitu akaun belum terima bertambah, dia akan direkodkan di sebelah debit. Hutang dia ni maksudnya akaun kawalan ni diwujudkan, dibuat oleh satu pihak saja. Sekarang ni Encik Yusli merupakan pembekal perniagaan kasut. Jadi Encik Yusli lah yang membuat perniagaan, yang membuat akaun kawalan ni, yang merekod akaun kawalan ni. Jadi bagi pihak dia, bagi untuk orang luar, hutang dia bertambah. Hutang dia bertambah. Apa-apa transaksi ataupun perkara yang berlaku yang menyebabkan hutang dia bertambah akan masuk di sebelah debit. Terbalik pula dengan di sebelah kredit. Apa-apa yang melibatkan hutang dia berkurang akan masuk di sebelah kredit. Okey, awak faham yang itu sahaja. Awak faham yang itu, awak boleh dapat. Dia terbalik dengan akaun belum bayar. Tak apa, sekejap lagi kita tengok. Okey, macam saya cakap tadi, baki BB untuk aset, iaitu akaun belum terima adalah berbaki debit. Tapi kenapa dia ada dua-dua belah? Dia berlaku di dua-dua belah apabila bayaran akaun belum terima kepada kita melebihi hutang dia. Acong bayar duit kepada Encik Yusli sekarang ni. Patut 1,000 tapi dia pergi bayar 2,000.
Jadi Cik Yusli menyimpan duit acung sebanyak 1,000. Jadi sebab itulah baki BB direkodkan di sebelah kredit. Sedangkan baki asal aset adalah di sebelah debit. Faham tak yang tu? Faham cikgu. Faham. Faham cikgu. Bagus. Okey, kita tengok satu-satu macam mana jualan ni berlari kat sini, bank tunai berlari kat sana macam tu. Okey, yang pertama jualan. Okey, bila kita cakap pasal akaun berkawalan ni, dia berkaitan dengan semua berkaitan dengan kredit. Iaitu jualan kredit, belian kredit dan sebagainya. Jadi awak fikir jualan kredit. Encik Yusli dia jual kasut. Datang Syafiqah datang kat kedai Yusli, saya nak beli kasut 500 pasang kasut. Jadi dia beli secara hutang lah. Jaranglah orang nak beli 500 pasang kasut secara tunai. Jadi Encik Yusli dia membuat jualan kredit. Bila Encik Yusli membuat jualan kredit, adakah hutang Syafiqah tersebut bertambah atau berkurang? Bertambah. Bertambah kan? Bila dia bertambah, dia masuk sebelah debit. Okey, faedah pun samalah. Faedah macam Syafiqah. Contohnya Syafiqah pun berhutang kan dengan Encik Yusli. Tapi patutnya bayar habis bulan ni. Tapi dia tak bayar. Jadi Encik Yusli kenakan faedah. Faedah ni macam denda lah. Jadi denda. Encik Yusli kenakan denda kepada Syafiqah. Dah lah tadi hutang 500 pasang kasut berapa ribu, 5,000 contohnya. Tiba-tiba bayar lambat, kena lagi denda. Adakah denda tu menambahkan atau mengurangkan hutang Syafiqah? Menambahkan. Menambah. Jadi bila dia menambahkan, dia akan duduk sebelah debit. Bank cek tak laku. Awak kena tulis cek tak laku ni tau. Cek tak laku ni maksudnya, saya guna orang lain pula lah, Syafiqah je kan. Okey, Amanina datang nak beli kasut lagi. Jadi dia datang, dia ada berhutang dengan Cik Yusli. Sebab Cik Yusli ni supplier kan. Jadi dia datang, dia nak bayar hutang dia. Bulan lepas ke, 2 bulan lepas ke. Dia datang, nah Cik Yusli saya bagi cek RM7,000. Cik Yusli pun okey, awak dah tak ada hutang dengan saya. Kita kira settle lah dia macam tu. Tapi bila Cik Yusli ni pergi bank, saya nak claim. Macam tu. Tiba-tiba pihak bank cakap, minta maaf Cik Yusli, bank pula, cek ni kena tendang. Cek ni tak laku. Cik Yusli dengan muka merah padam balik. Aku tadi elok-elok dia bayar hutang dia. Aku cakap hutang dia dah habis. Tiba-tiba bank ni cek dia tak laku pula. Bila cek tak laku, elok-elok tadi Amanina dah bayar hutang dah habis. Tiba-tiba dia hutang balik tak? Mana boleh tu, dia hutang saya dah macam tu pula. Kan? Dia dah hutang awak macam tu pula bayar cek tendang. So hutang dia bertambah semula. Jadi sebab tu dia ada di sebelah debit. Okay, diskaun diberi dibatalkan. Macam biasalah. Macam Amanina. Okay, saya ambil Amanina lagi. Amanina bayar tadi kan. Yusli cakap. Yusli bayar hutang Amanina sebenarnya 7,500. Tapi Yusli bagi dia diskaun, iaitu 500. Yusli tengah marah ni. Tengah marah betul ni. Cek boleh tendang pula ni. Dia pun cakap dengan Amanina, hutang awak kembali menjadi 7,500. Diskaun yang saya beri dulu, saya tarik balik sebab awak bagi cek tak laku. Yusli cakap macam tu. Jadi bila diskaun diberi ni dibatalkan, adakah hutang Amanina ni bertambah atau berkurang? Bertambah lagi. Bertambah lagi dalam Tambah lagi hutang dia cikgu tu. tambah lagi hutang dia. Okey. Angkutan pula maksudnya beli barang, ABT beli barang, supplier tolong hantarkan. Syafinas beli barang, beli kasut 5, tapi dia ada motor saja untuk dia ambil. So dia terpaksa lah cakap dengan Cik Yusli. Cik Yusli boleh tak buat penghantaran ke rumah saya? Cik Yusli pun dah buat penghantaran, takkan nak bagi free kan? Macam awak beli barang kat Shopee. So Cik Yusli kenakan lagi bayaran angkutan kepada Syafinas. Jadi hutang Syafinas bertambah ke berkurang? Bertambah. Jadi sebab tu angkutan bawah debit. Teruskan dengan sebelah kredit. Sebelah debit ni faham? Ada apa-apa soalan? Tak ada, Soalan jelas. Okey, bagus. Okey, sebelah kredit bank tunai. Hutang dia berkurang. Senang lah, maksudnya penghutang Cik Yusli dia dah bayar hutang. Dia dah bayar hutang, tak kisahlah pakai bank ataupun pakai tunai. Jadi hutang dia berkurang kan. Orang dah bayar hutang, semestinya hutang dia akan berkurang. Jadi sebab tu kita rekod di sebelah kredit. Diskaun diberi dibatalkan, awak jangan tersilap tau. Diskaun diberi dibatalkan. Dibatalnya awak kena tulis dalam kurungan dibatalkan. Kalau tak, salah. Diskaun diberi ni macam biasalah. Akaun belum terima Cik Yusli, dia beli barang banyak kan, 5,000, lepas tu dia ada diskaun 500. Elok 5,500 jadi 5,000 sahaja. Hutang dia dah berkurang 500. Jadi sebab tu di sebelah kredit.
Okey, pulangan jualan atau pulangan masuk. Kenapa pulangan jualan dan pulangan masuk ni berada di sebelah kredit? Ada siapa-siapa tak boleh bagi tahu cikgu contoh situasi? Rima ada? Ada cikgu. Kenapa pulangan masuk ni boleh duduk sebelah kredit? Awak cuba bagi satu situasi yang mudah. Pulangan masuk, okey. Contoh, saya jual barang dengan Yusli. Yusli ni saya punya penghutang lah kan cikgu. Okey, so Betul. contoh barang yang Yusli terima tu rosak. So, Yusli akan kembalikan barang tu dengan saya. Itulah jualan masuk. Disebabkan jualan tu berada di sebelah kredit, pulangan masuk mesti berada di sebelah kredit. Jualan di sebelah debit, pulangan masuk sebelah kredit. Okey, betul. Bagus penerangan Rima. Yang lain harapnya faham lah ya, bagus. Pulangan macam Rima cakap tadi, dia jual barang dengan Yus, lepas tu Yus pulang balik sebab rosak. Yus beli barang secara kredit dengan Rima. Tadi elok-elok Yus ada hutang dengan Rima, tapi sebab barang tu rosak, Yus pulang semula kepada Rima. Hutang Yus tu terhapus serta-merta sebab barang dah dipulang. Jadi dia mengurangkan semula hutang Yus. ABT berkurang. Okey, hutang lapuk. Hutang lapuk ni awak tak belajar lagi hutang lapuk. Dia berada di bab 8 nanti. Tapi secara amnya awak kena tahu hutang lapuk, hutang yang dah berhabuk, orang kata macam tu. Kita dah malas nak ambil tahu dah. Kenapa dia boleh terjadi? Dia terjadi bila seseorang tu meninggal ataupun gila ataupun menghilangkan diri. Okey, contohnya saya memberi hutang kepada Encik Ali sebanyak RM3,000. Tiba-tiba suatu hari Allah sayang dia lebih, dia meninggal dunia. Takkanlah saya sekejam-kejam umat saya nak pergi cakap dengan family dia, Assalamualaikum, bayar balik duit laki kau yang kau hutang. Takkan saya cakap macam tu kan, macam tak elok pula kan. Jadi saya rasa macam Encik Ali ni pun orangnya baik, orangnya bagus kan, selalu tolong saya dan sebagainya. Saya halalkanlah hutang dia. Sama juga kes dia macam gila, menghilangkan diri kan, tiba-tiba aksiden gila. Tiba-tiba dia hilangkan diri tak ke mana, saya dah malas nak cari. Jadi saya biarkan je dia pergi. Biarkan je. Saya pun tak apalah, halalkan je hutang dia. Tadi dia berhutang dengan saya RM3,000, tapi sebab dia meninggal ataupun gila menghilangkan diri, hutang dia automatik terhapus. Jadi sebab tu hutang dia berkurang. Tapi jika yang gila dan menghilangkan diri ni kembali semula, maksudnya gila tiba-tiba waras, menghilangkan diri tiba-tiba datang balik, tiba-tiba dia ingat, ada hutang lah dekat Zairin, nak bayar lah. Jangan cakap meninggal ni hidup balik pula, tak mungkin. Jadi gila menghilangkan diri ni, hidup pula. Datang balik, nak bayar. Bila dia datang balik, dia menjadi hutang lapuk terpulih. Tapi awak kena ingat sampai bila-bila, hutang lapuk terpulih tidak akan sekali-kali direkodkan dalam akaun kawalan. Kenapa? Okey, nanti tunggu bab 8. Okey, faham tak terms hutang lapuk tu? Cikgu nak tanya. Ya, tanya. Apa dia? Kalau muflis tu dia boleh kira hutang lapuk? Sebab hutang lapuk kan cikgu? Okey, kalau muflis atau bankrupt. Okey, kalau muflis atau bankrupt, dia mengikut budi bicara orang yang memberi hutang. Contohnya Encik Yusli ni kan dia ada memberi hutang dengan siapa-siapa. Tiba-tiba orang tu muflis. Kalau Encik Yusli kata, kau kena bayar juga. Tak apa, aku bagi masa. Sebab dia muflis, dia boleh cari kerja lain. Tapi kalau macam meninggal, gila tak waras. Tapi kalau dia muflis, ikut budi bicara Encik Yusli. Encik Yusli kata bayarlah. Kalau dia kata tak apalah, kita pun kawan-kawan, macam tu ni, setakat berapa ribu tu tak apalah. Dia halalkan. Jadi hutang lapuk berlaku lah. Okey, faham tak? Yang tanya tu Mimi Okey, cikgu faham. Terima kasih. Sama. Okey, yang seterusnya pindahan atau kontra. Pindahan atau kontra ni, awak senang faham. Dia ada, bahasa Inggeris ni kita sebut cross business. Business yang bertukar-tukar. Bagi pihak Encik Yusli, kita punya akaun belum terima. Contohnya Encik Yusli meniaga kasut, akaun belum terima dia adalah Intan Akilah. Jadi Intan Akilah ni, dia merupakan peniaga baju bandel, pembekal baju bandel. Dia menjual juga aksesoris dan dia menjual kasut daripada Encik Yusli. Jadi bila dia ambil stok daripada Encik Yusli, dia menjadi akaun belum terima Encik Yusli kan? Dia menjadi akaun belum terima Encik Yusli. Tapi satu hari Encik Yusli cakap, aku macam nak tambahlah perniagaan aku ni, aku nak jual aksesoris. Jadi aksesoris tu, dia jadikan Intan Akilah sebagai pembekal. Dia cross business. Akaun belum terima Encik Yusli tu, dialah akaun belum terima, dialah akaun belum bayar. Kat situ faham cross business tu apa? Faham. Maksudnya Akilah tu dia at the same time dia juga penghutang dan juga dia memberi hutang juga kan? Ya, betul. Macam tu. Dia cross business. Dia orang yang sama. Okey, faham Yang lain pun faham? Okay, Faham cikgu. Okey, seterusnya akaun kawalan belum bayar. Selalunya yang tricky sikit adalah akaun kawalan belum terima.
akaun kawalan belum bayar ni dia macam mudah sikit lah. Dia terbalik dengan akaun belum terima. Akaun belum bayar dan nama pun akaun belum bayar. Lailatul, akaun belum bayar ni di bawah apa? Di bawah konsep accountan ni. Maksudnya cikgu? Dia di bawah apa ni kat sini ni? Akaun belum bayar. Liability kah cikgu? Oh, di bawah liability. Ya, Rima cakap liability, Lailatul pun cakap liability. Okey, betul. Dia di bawah liability. Bila dia di bawah liability, dia adalah berbaki kredit, kan? Berbaki kredit. Ya, betul. Dia berbaki kredit. Jadi bila dia berbaki kredit, segala transaksi yang melibatkan hutang kita. Hutang kita. Ya, akaun belum terima tadi hutang dia. Akaun belum bayar sekarang ni hutang kita. Segala transaksi yang menyebabkan hutang kita bertambah, kita ikut sebelah kredit. Kenapa sebelah kredit? Sebab belum bayar adalah liability. Liability baki BB adalah kredit. Okey? Segala urus niaga yang melibatkan hutang kita berkurang, kita ikut sebelah debit. Sebelah debit. Sebab tu kena faham konsep ableh dengan baik. Okey? Faham tak kat situ? Hutang kita bertambah, hutang dia berkurang ni. Okey, faham. Bagus. Okey, disebabkan tadi liability ni bakinya kredit, jadi kenapa dia boleh ada dekat baki debit juga? Okey, kerana bayaran kepada akaun belum bayar terlebih daripada hutang. Kemudian diskaun diterima. Diskaun diterima. Ya, kita hutang dengan orang, kita terima diskaun. Hutang kita bertambah ke berkurang? Berkurang. Sebab tu dia duduk sebelah debit kan? Okey, tunai dengan bank. Kita hutang dengan orang, lepas tu kita bayar dengan tunai atau bank. Jadi hutang kita bertambah atau berkurang? Kurang. Okey, ni sama dengan tadi lah, tapi saya nak tanya salah seorang daripada kamu nak bagi situasi macam Rima tadi. Syafiqah, boleh tak bagikan situasi macam mana pulangan keluar ni boleh duduk dekat belah debit, hutang kita berkurang? Tak tahu cikgu. Siapa nak bantu Syafiqah? Cikgu nak cuba. Okey, silakan. Okay, katakan saya pergi kedai beli barang and then barang tu ada masalah ke, rosak ke. So saya pulang balik pada kedai tu dan dapat balik dia punya duit lah kan. Macam tu, lebih kurang situasi dia. Betul. Okey, bagus. Syafina tu bagi jawapan yang betul. Kita beli barang, kita pulangkan balik, hutang kita berkurang lah. Tadi kita dah bayar duit kat dia, jadi kita pulang barang, kita dapat balik duit. Belian kredit lah. Belian kredit, kenapa hutang kita bertambah? Yalah sebab kita beli barang, kita hutang dengan orang. Hutang kita mestilah akan bertambah, betul? Jadi angkutan masuk. Angkutan masuk ni maksudnya kita nak beli barang, sama macam tadilah, kita nak beli barang, kita minta pembekal hantarkan, jadi kita akan bayar angkutan tu. Jadi bila kita bayar angkutan tu, kos kita beli barang tadi bercampur dengan kos angkutan. Jadi dia akan menjadi banyak. Jadi hutang kita bertambah lagi. Kenapa angkutan masuk? Sebab barang kita masuk. Okey? Faedah samalah, kita hutang, kita bayar lambat, kita kena denda. Okey. Kakak ni faham tak format akaun kawalan belum bayar dan akaun kawalan belum terima? Faham cikgu? Faham cikgu. Faham cikgu. Faham. Kat sini kita ada rumusan sedikit. Untuk akaun belum terima dan akaun belum bayar ni, dalam soalan akan bagi BB dan baki HB. Awak tinggal isi sahaja. Baki HB ni dia akan bagi sama ada satu atau dua. Maksudnya satu belah atau dua belah. Awak cuma isi sahaja. Tetapi bagi baki BB, awak kena ikut soalan. Contohnya soalan cakap baki BB bagi akaun kawalan belum terima debit. Kalau dia cakap debit, record debit. Kalau dia kata kredit, record kredit. Dia kata debit, ikut debit lah. Dia kata kredit, ikut kredit lah. Ikutlah nilai dia berapa. Tetapi kalau baki HB kita terbalikkan. Kita jangan ikut cakap dia. Dia cakap debit, kita record dekat kredit. Dia kata kredit, kita record dekat debit. Untuk pindahan dengan pindahan atau kontra tadi. Pindahan atau kontra, dia akan kurangkan hutang. Sebab dia melibatkan dua akaun. Ialah orang yang sama telah menjadi ABT, orang yang sama telah menjadi ABB. Okey, tadi awak kena ingat objektif pembelajaran kita nombor 2, buku catatan pertama sebagai sumber maklumat kepada penyediaan akaun kawalan dalam meja khas. Tapi jurnal juga boleh dijadikan sumber maklumat untuk penyediaan akaun kawalan. Okey. Jadi setakat ni saya rasa awak dah faham. Jadi awak ada apa-apa soalan tak sebelum kita teruskan dengan aktiviti berkumpulan? Ada cikgu. Setakat ni tak ada lagi cikgu. Dapat tak link yang saya bagi? Jadi sekarang
awak akan bekerja dalam kumpulan. Awak boleh tengok dekat aplikasi kelas 7, awak boleh tengok kumpulan awak dekat situ. Awak boleh tengok grup 1, kumpulan 1 Afifah, Hazwi, Syamimi, Yusli. Kumpulan 2 Alia Syafinas, Amanina, Lailatul dan Suhaila. Kumpulan 3 Adam, Akilah, Masfirah dan Syafiqah. Jadi awak buka link tadi, akses balik link tadi, pergi dekat kumpulan 1 lah, kumpulan 2, kumpulan 3. Kemudian awak lengkapkan dalam masa 20 minit dan awak hantar wakil. Okey, hantar wakil untuk membentang. Boleh? Boleh cikgu. Okey, kumpulan 3 dah siap, kumpulan 2 pun dah siap, kumpulan 1 pun dah siap. Okey, cikgu nak kumpulan 3 dulu bentang, boleh? Boleh cikgu. Siapa nak berbentang? Wakil membentang untuk kumpulan. Okey, Adam. Okey, ni jawapan kumpulan awak. Okey, awak bentangkan kat saya. Kenapa jawapan awak begini? Okay, Assalamualaikum semua. Okay, saya wakil untuk kumpulan 3 nak bentang untuk latihan akaun kawalan belum terima dengan akaun kawalan belum bayar. Okay, untuk 1 Mac baki BB dia 12,240 dan di sebelah kredit baki BB dia 130. Kemudian jualan 29,900, faedah 360, angkutan 280, kemudian bank cek tak laku 1860. Okey. Okay, untuk sebelah kredit pula untuk bank 34,000, kemudian diskaun diberi 245, hutang lapuk 320, pulangan masuk 110, pindahan 1870, kemudian baki HB untuk sebelah debit 850, untuk sebelah kredit 8815. Okey, jadi awak dapat baki HP dia 8,815 kan? Ya, cikgu. Okey. Macam mana pula dengan akaun belum bayar? Okay, untuk akaun belum bayar, baki BB di sebelah debit 860, di sebelah kredit 11240. Okay, untuk di sebelah debit diskaun diterima 260, bank bank 20120, kemudian pulangan keluar 205, pindahan 1870. Okay, untuk di sebelah kredit pula belian dia 18,000, kemudian angkutan masuk 250, lepas tu faedah 380. Untuk baki HB sebelah debit 7355, untuk sebelah kredit 800 cikgu. Okey, jadi baki HB yang untuk akaun kawalan belum bayar, kumpulan awak dapat 7,355, betul? Betul cikgu. Okey. Jadi betul. Jadi kumpulan Adam, kumpulan 3 buat betul. Baki HB untuk akaun belum terima yang awak kena cari adalah 8,815. Manakala baki HB untuk akaun belum bayar di sebelah debit 7,355. Okey. Jadi kumpulan 1 dan kumpulan 2 pun dah membentang, kumpulan 3 pun dah membentang. Setakat ini, ada apa-apa soalan tak yang awak nak ajukan kepada saya? Kalau tak ada, okey, Amanina dulu. Boleh tak bagi saya rumusan bagi pembelajaran kita hari ini? Apa yang awak dah belajar, apa yang awak dapat? Okey, Yusli dulu. Apa yang awak dapat? Yang saya dapat cikgu kan, kenapa kita kena sediakan akaun kawalan ni? Sebab banyak supaya nanti kita punya imbang duga tu seimbang. Kalau kita tak buat nanti tak seimbang. Awak faham tak format tu? Faham lah cikgu. Saya pandai kot. Alhamdulillah. Okey, maksudnya awak semua dah faham tentang pembelajaran hari ni. Okey, lepas ni awak pergi dekat aplikasi Edmodo, maafkan saya, pergi aplikasi Kelas Dojo. Okey, Kelas Dojo saya ada masukkan latihan lanjutan. Minggu depan kita bincang. Okey? Setakat ni tak ada apa-apa soalan, saya akhiri kelas kita. Okey, terima kasih kelas. Jumpa minggu depan.
Terima kasih cikgu. Baik cikgu, terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.